Prof. Dr. Sayuti dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya Syafiqah binti Razali dan isu kita pada petang ini adalah masalah kecederaan pelajar dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2022. KPM turut mengeluarkan kenyataan dalam 40,000 lebih calon SPM yang mendaftar pada tahun 2022, seramai 70,000 lebih calon yang dikategorikan sebagai keciciran, di mana calon ini tidak layak untuk menerima sijil SPM, sama ada disebabkan oleh tidak hadir sewaktu peperiksaan ataupun telah gagal dalam subjek wajib iaitu Bahasa Melayu dan juga Sejarah. Dan dalam 70,000 orang ini terdapat 24,000 lebih calon yang tidak hadir semasa peperiksaan. Daripada faktor kemiskinan atau faktor sosioekonomi, kita juga boleh melihat kepada faktor geografi yang turut memainkan peranan dalam isu keciciran pelajar ini, di mana kita boleh katakan bagi pelajar-pelajar yang duduk di kawasan pendalaman, di mana sukar untuk mereka untuk sampai ke sekolah disebabkan oleh infrastruktur jalan raya, terdapat juga disebabkan oleh jarak di antara rumah ke sekolah, malah jaringan internet di pendalaman juga tidak sama seperti di bandar, di mana di bandar lebih laju dan di pendalaman turut mengalami kesukaran, di mana ada seorang guru yang saya lihat di sosial media telah bertindak untuk membeli internet atau jaringan internet sendiri dan cuba untuk memasang di pendalaman di Sarawak, tapi turut mendapat kesukaran. Malah kita dapat lihat di Sabah Sarawak sendiri, contohnya pelajar terpaksa mengharungi jalan air, menaiki bot. Ada juga yang terpaksa meniti titian yang berbahaya untuk sampai ke sekolah itu sendiri. Dan ini menjadi antara faktor yang menyebabkan pelajar kurang berminat untuk ke sekolah, disebabkan oleh halangan-halangan yang disebutkan tadi. Dan terdapat artikel yang mengupas tentang keciciran orang asli di Malaysia, iaitu mengenai isu accessibility di sekolah di Tapah, di mana hasil daripada artikel ini menyebut bahawa secara purata masa perjalanan yang diperlukan oleh pelajar orang asli untuk ke sekolah mengambil masa lingkungan 42 minit. Sekiranya pelajar tersebut ingin ke sekolah dalam tempoh 42 minit baru sampai ke sekolah, dan daripada sekolah untuk patah balik ke rumah mengambil masa 40 minit, lingkungan 40 minit lagi. Jadinya ini menjadi antara punca-punca di mana pelajar tidak berminat untuk terus ke sekolah. Kita turut melihat kepada faktor hilang minat untuk belajar. Di bawah faktor hilang minat belajar ini, kita boleh lihat antaranya disebabkan oleh social media sendiri, disebabkan oleh zaman digital dan dunia tanpa sepadan. Kebanyakan social media telah membuat fungsi untuk monetization, di mana dengan membuat konten, individu tersebut dapat menjana pendapatan. Jadinya ramai yang merasakan buat apa untuk mereka untuk sambung belajar, untuk habiskan SPM, sedangkan mereka boleh jadi yang dikatakan sebagai pempengaruh atau content creator untuk menjana pendapatan. Sedangkan untuk belajar untuk ambil SPM dan sambung selepas SPM tidak menjamin kepada kejayaan. Jadinya terdapat ada juga yang pelajar-pelajar yang berfikiran seperti itu, remaja-remaja yang berfikiran seperti itu. Dan sedangkan realitinya perjalanan untuk menjadi pempengaruh itu tidak mudah, dan untuk sampai satu tahapnya mungkin tidak valid untuk zaman tersebut. Dan bagi pengalaman saya sendiri yang duduk di Felta, saya dapat melihat di mana terdapat murid-murid yang lemah ini disebabkan mereka lemah dalam pelajaran. Jadinya mereka bertindak untuk tidak menyambung pelajaran. Pada mereka, mereka merasakan rasa terpinggir dan mengambil keputusan sebelum SPM mereka berhenti sekolah. Kebanyakannya berhenti sekolah pada umur 13 tahun dan juga
bukan 13 tahun, pada umur 16 tahun dan juga 15 tahun. Bagi pihak sekolah sendiri, sekolah mungkin boleh membuat satu program yang melibatkan pelajar, guru dan juga ibu bapa bagi mengesan minat pelajar sejak daripada awal. Mungkin selepas tingkatan 3 atau semasa masuk tingkatan 4, sewaktu mereka memilih di mana kelas yang mereka mahu masuk. Jadinya sekolah boleh membuat program ini bagi mengesan minat mereka, supaya mereka tidak rasa terpaksa untuk masuk ke kelas tersebut, supaya datang daripada minat sendiri. Mungkin ada di antara mereka yang ingin masuk ke bahagian ke bidang STEM. Mungkin ada yang nak masuk ke bidang kemanusiaan dan juga TVET. Jadinya bila ada ibu bapa, guru boleh menerangkan perjalanan murid sekiranya masuk ke dalam bidang tersebut, supaya murid dan ibu bapa mendapat satu gambaran yang lebih jelas. Selain itu, pihak sekolah mungkin boleh menarik minat murid-murid yang lemah, murid-murid yang hilang minat belajar disebabkan oleh mereka rasa terpinggir ini. Mungkin kita boleh buat, mungkin pihak sekolah sendiri boleh membuat program mungkin pihak sekolah sendiri boleh membuat program yang memfokuskan murid-murid yang sederhana dan juga lemah. Disebabkan kebanyakan yang diperhatikan, pihak sekolah sering membuat program khas untuk pelajar-pelajar cemerlang, disebabkan ingin mencapai peratus pelajar cemerlang, peratus pelajar A lebih tinggi, dan menyebabkan pelajar-pelajar yang sederhana atau lemah merasakan diri mereka tidak dihargai. Kesimpulannya, setiap individu, setiap kerajaan, kementerian, sekolah, ibu bapa dan murid perlu memainkan peranan bagi mengurangkan masalah keciciran pelajar ini. Sekian, terima kasih.